Kita akan meneruskan agenda untuk program pada hari ini dengan sebuah diskusi tentang persembahan yang telah kita saksikan sebentar tadi. Diskusi berkenaan juga akan meroka tentang topik tentang teater sebagai sebuah wadah pembelajaran dan kerjaya. Untuk memimpin diskusi berkenaan, dijemput Dr. Marleni Dinirwan dari Universiti Melaya untuk mengambil tempat. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Galeri Petronas khususnya Encik Zahari atas penganjuran program ini dan sekaligus diikuti oleh acara Q&A lah. Jadi kita harap acara diskusi ni boleh saya rasa ramai orang banyak benda nak tahu kot lepas tengok Dr. Zizi punya show tadi. Okey, tanpa membuang masa saya persilakan kita punya star hari ini, Dr. Nur Zizi Zulkifli. Come. Terima kasih semua, thanks for coming. Silakan. Okey, dan panel kita yang kita ada seorang lagi panel untuk sama-sama bincangkan topik ini iaitu Encik Hamzah Tahir. Silakan duduk. Okey, ringkasnya lah walaupun sebenarnya tak perlulah diperkenalkan lagi, tapi untuk kita mulakan acara saya sebut sedikit Dr. Nur Zizi Zulkifli yang saya kenal, graduan Akademi Seni Kebangsaan kan, semua orang dah tahu antara batch perintis ASK, graduan teater dan telah menamatkan PhD-nya di Wollongong University Australia dalam bidang teater. Okey, dan sekarang berkhidmat sebagai pensyarah dan ketua program teater di UiTM. Ya, okey. Dan kita ada Encik Hamzah Tahir yang sentiasa ceria. Kalau saya tengok gambar dia dekat IG tak pernah lah tak senyum. Saya tengok gambar dia, saya mengikut senyum. Tengah sedih pun tengok dia senyum. Okey. Encik Hamzah Tahir orang yang sangat senior dalam bidang teater di Malaysia. Dalam bidang pendidikan teater, kerjaya teater, persembahan teater, performer lah. Okey. Alright. Kita dapat satu topik tu, saya cakap dengan Dr. Zizi tadi, saya kata pelik juga topik ni Mana Zahari? Cik Zahari, pelik juga topik ni. Tapi apabila saya menengok siapa yang datang hari ni, rata-ratanya kebanyakannya, majoritinya daripada IPT, so saya rasa tak pelik kot. Okey, tapi sebelum kita pergi jauh dalam topik, kita nak dengar jugalah Dr. Nur Zizi bercakap mengenai karya dia lah. Saya rasa itu penting juga. Idea dan konsep dan apa saja mungkin yang Dr. Zizi nak kongsi mengenai apa yang telah dipersembahkan tadi. Okay, actually konsep ni dah dipilih lebih awal sebelum Aino ada this session. That's why dalam sesi tadi saya memang ada saya mengambil dari menjadi watak dan menjadi diri. So that's why I had to perkenalkan myself as a Norzi supaya bila saya berdialog tu orang mungkin tak tahu it's a character or it's me. So actually saya dah explain kenapa karya tu saya pilih. So saya cuba saja untuk on and off keluar watak dan menjadi diri sendiri dan berkongsi dengan audience. So saya rasa anda dah tahu dah apa daripada mana idea ni datang, dan mungkin kalau ada nak tanyalah kot. Kalau nak tanya tentang performance sebelum discuss topik, I don't know. Yeah. Okay. Banyak quote cinta kat situ. Habis semua cinta Hamka, cinta Usman Awang, but it's interesting. Okey, saya nak masuk kepada topik yang diberikan kepada kami. Penganjur meminta untuk kami membincangkan isu tentang teater sebagai sebuah wadah pembelajaran dan juga kerjaya. Encik Hamzah, elaborate sikit. Kita bagi dia cakap dulu, nanti kita sambung. Sebab saya rata-rata kita nampak hari ini, saya nampak ada pelajar IPT. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, orang yang ada di hadapan kita ni, okay, mereka academician, mereka ahli akademik. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga adalah practitioner. Dan bukannya mereka meninggalkan dunia practitioner tu untuk masuk ke dalam bidang akademik. Ketika mereka dah jadi ahli akademik sekarang, mereka masih practitioner. Jadi saya fikir ini adalah satu ruang yang sangat bagus untuk kita melihat bagaimanakah sebenarnya seseorang yang mengamalkan teater ini dapat berpijak dekat dua-dua ruang tu. Mungkin Cik Hamzah boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Ni doktor-doktor ni semua pelajar saya. Bagi tepukan kepada kita punya sifu. Cikgu kami. I should enhance. Yep. Encik Hamzah Tahir adalah Malaysian yang pertama mendapat Master of Scenografi daripada London. Inspirasi sebab tu dia datang mengajar di semua tempat, di Unimas, di Aswara, di UM at that time.
nak belajar set. Okay, dah. Scenografi adalah daripada dia. Okey, mula saya cerita pasal dunia teater ni, kenapa kita nak belajar teater. First, saya memang graduan teater. Saya nak jadi pelakon pada mulanya. I want to be an actor, so saya ambil jurusan teater di USM. Kerana pada zaman saya tu, USM sajalah yang ada performing arts. So sama dengan Cik Zari, geng-geng saya semua tu. So, bila saya dah graduate, saya rupanya bidang teater ni sangat luas. Dia bukan saja berada di atas pentas, dia juga ada di belakang pentas. Kiri, kanan pentas, semuanya penting. Dan tim production itu adalah sangat penting untuk memajukan sesebuah produksi. Bukan saja hanya pelakon. Jadi pandangan ini yang terbuka luas, yang dulu hanya tetek. Ingatkan teater itu hanya lakonan untuk berlakon saja. Tetapi insan-insan yang terlibat di dalam keseluruhan produksi itu sangat penting. Dan itu adalah career pada saya. Jadi bila saya graduate, saya cuba mendapatkan job-job lakonan dululah. Saya berlakon teater dan saya berkenalan dengan tokoh-tokoh teater yang berada di Kuala Lumpur untuk networking saya. Dan kemudian saya dapat offer jadi pensyarah. Jadi kepada itu saya dah dekat industri. So kenapa saya memilih untuk jadi akademik pula? Kerana saya rasa pada ketika itu bidang teater ini harus diperkukuhkan lagi, terutama dalam bidang scenografi. Kerana kita dah ada the great writer, kita ada great penulis. Mula-mula kita ada penulis, kemudian ada pengarah, kemudian lahir pelakon-pelakon. Cuma di bahagian teknikal, iaitu seperti set design, lighting design, set design, scenografi, tak ada. Jadi pada ketika itu saya rasa macam saya memang minat pula dalam bidang scenografi ni, iaitu design for theatre, film and television. Jadi benda ni luas. Jadi dia hanya terletak kepada diri, kalau anda semua adalah graduan teater yang ingin mencari pekerjaan ataupun menganggap bahawa bahagian teater ni tak ada kerja. No, sebab anda yang tak mencari. Kerana bidang ini adalah versatile. Anda dilahirkan untuk menjadi pelakon kepada semua bidang yang lain. So mungkin kadang-kadang job tu lambat sikit, rezeki kan. Cuma pada saya, you have to sell yourself. Itu antara kerjaya ataupun industri dalam bidang teater ini. Kenapa? Satu, dia memberi kita pengajaran tentang life kita, dan kemudian kita share life orang macam Dr. Zizi buat tadi. Dan ia adalah career. Kita kena anggap ia adalah career. Kalau kita menganggap bahawa dia bukan career ataupun tidak menjanakan apa-apa, dia akan tetap begitu. So decision kita, apa bidang ataupun arah yang kita nak pergi. Saya rasa itu dulu. Okey, sebelum saya pergi kepada penonton, Dr. Zizi, anda sebagai seorang practitioner bercakap tentang teater macam mana berbanding dengan anda sebagai seorang cikgu ataupun ahli akademik bercakap tentang teater? Di mana sempadannya? Ada sempadan ke? Tak ada sempadan ke? Perlu ada sempadan ke? Lantaklah tak payah sempadan ke? Macam mana? Tapi saya ingat sebenarnya, kalau dulu saya berteater mengikut hati, kadang-kadang saya rasa bagus juga mengikut hati ni. Sebab bila masa-masa mula berlakon dulu, berlakon tu berlakon all out je, berlakon je, right? Tapi bila masa dah jadi student teater, bila kita berlakon, kita self kritik. Sebab kita tahu, oh ni salah, ni betul. Jadi kadang-kala it's a challenge. Bila you dah ada knowledge, it's a challenge for you to check. Kan, check the skill, check. Itulah kalau dulu buat karya tu feel aja. Tapi mungkin dah bila akademik ni fikir pula. Kita pandai buat reflection, fikir pula self reflection. Akademik ke tak ke? Bukanlah nak suruh akademik. Itu saya ada challenge. Mungkin orang kata lah cinta-cinta je, tak teruk pun, tak ada twist ni ke. Tapi kadang itu bila saya nak buat Puan Zalina, saya terfikir macam, tapi cinta tu kan setiap orang ada. Mesti cinta. Yang belum mendapat cinta tu tak apalah kan. Tapi mesti ada hubungan cinta dia dengan ibu bapa, cinta dengan semua perkara. That's why saya rasa tak apa. Walaupun benda yang kadang kita rasa benda tu klise atau benda tu simple, it can be deep if we discuss about it. Yeah. Sebab saya fikir yang penting teater ni selain daripada apa yang kita lihat waktu persembahan, adalah apa yang kita bawa balik dan yang kita simpan untuk tahun-tahun berikutnya sehingga. Saya harap anda bawa balik sikit Nak akan diingat-ingat. Untuk naskah Dr. Zizi ni kita dah ada setting yang lain. Kita dah ada modern, contemporary dan sebagainya. Tetapi bila
kita meeting dengan Cik Zari, dia kata okay, we have to use this space. Okay, dalam proses scenografi, actually kita ada berbagai peringkat dan berbagai proses. Kita ada from text to space, maksudnya naskah itu dan bagaimana kita nak wujudkan ruang untuk naskah itu. Dan ada juga from space to text. Jadi ruang apa yang kita ada? Apa challenge ruang yang diberi kepada kita dan bagaimana kita menganalisa ruang itu dan kita sebatikan dengan naskah yang kita ada. Ataupun kadang-kadang ruang itu yang menerbitkan naskah. Ruang itu yang mencipta naskah. Ruang itu yang mencipta teks-teks yang lahir. Jadi kita sendiri, setiap ruang ada nyawa, setiap ruang ada cerita, setiap ruang ada detik-detik tertentu. Baju kita pun ada cerita, kerusi yang kita duduk pun ada cerita. Jadi bila kita dah tengok dan kupas naskah Dr. Zizi dan ruang ini yang diberikan, saya memang suka bermain dengan ruang dan sculpture ataupun arca ataupun objek yang diberi kepada saya dan bagaimana kita menceritakan ruang itu. Jadi untuk manipulatekan objek ini yang ada ini, yang sedia ada, dan secara sendirinya kalau kita tengok dia memang very unique dan juga contemporary avant-garde sikit kalau kita kata ruang tamu. Tapi sekarang ruang tamu memang dah ada yang begini kan, kerana cita rasa zaman moden ini yang lari daripada klasik dan tak nak stereotype, dia akan ada rumah ini. Dan saya kalau boleh jual tu, saya nak beli letak kat rumah saya. So it's look very avant-garde, modern dan sebagainya. Jadi kita ke arah itu. Jadi ruang-ruang ini bila kita explore dan kita buat dapur dia kat situ, wall tempat bersembunyi, tempat untuk menutup ruang projektor dan sebagainya, dan yang anchor dia ni sangat memberi impact dan nadi kepada naskah Dr. Zizi yang mana kita manipulate dan kita eksperimen dalam 2 hari, kita eksperimen ruang ini untuk sebatikan dia dengan naskah yang telah ditulis. Dan I think I'm so happy dan Dr. Zizi pula memberikan kita imajinasi yang lebih beyond lagi. Dia luaskan lagi kan, dari satu naskah ke satu naskah, dia bawa kita dan kita terasa bahawa tempat ini dah pergi jauh ke satu tempat lain. That is imagination and that is theatre is all about. Thank you. Thank you. Kita tambah sikit, kita malam tadi baru dapat berlatih ni. Kat sini, Ya, dekat ruang kita ni. hari, and I think it's a challenge for the actor. Space tu tempat show lah, tempat show membantu dia melancarkan semua perjalanan persembahan. Hari pertama kita datang, which is on Thursday, kita set up, tapi we couldn't get this final. Ya, hari pertama kita baru sesuai kenal. Set up yang lain. Malam tadi, this is the final. Bayangkan baru malam tadi, ada part yang macam, okay, lepas ni dialog ni aku nak pergi mana ni? Kan sebab kita ada new space. Selalu dalam berproduksi, kita berlatih lama dan kita masuk panggung dalam seminggu. Alright, so ini, jadi kita manipulate ni semalam. Jadi pagi ni catch up lagi. Jadi saya sebenarnya seram. Dia tragedi jugalah this konsep. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Saya masih nak buka kepada penonton kalau nak. Ya, sila. Bila mana proses untuk mencari inspirasi bila kita dibagi task atau kerja, sebagaimana contohnya saya dikehendaki untuk menulis, dan proses itu seolah memakan diri saya, dan di manakah kita nak lukiskan sempadan to keep our sanity and balance in check. Contoh, bila saya menulis dan lagi-lagi peristiwa tu satu perkara yang benar, kalau ikutkan hati saya nak berkurung dalam bilik, tak nak jumpa orang. Dan kesedihan tu mungkin saya terbawa-bawa di sekolah sebab saya cikgu. Ataupun di mana-mana sahaja. Dan saya cuba untuk balancekan benda tu supaya saya tidak in the process of making art, so I didn't hurt anyone along the way kan. Sebab saya kena menghormati orang lain dan juga saya kena juga produce something that is great for myself. So bagaimana? Adakah pernah melalui proses seperti ini, dan jika pernah, bagaimanakah kita nak draw the line between to keep the sanity and balance between work sebagai seorang anak seni dan juga manusia biasa? Kan? Soalan ilmiah, begitu ilmiah sekali. Okay, actually to be honest, I should thank Petronas. Bagilah tepuk tangan untuk Petronas. Galeri Petronas of course lah, takkan seni bina tanpa wira-wiranya Puan Zalina dan Cik Zahari, kerana Cik Zahari paksa saya berkali-kali untuk
produksi ni, which saya dah tolak banyak kali from last year. Sampai saya dah malu tak tahu nak cakap apa, saya kata ya. Actually saya tak pernah menulis, saya tak suka menulis. I'm not a writer, I am a director. From text I can visualize on stage, but I'm not a writer. Tapi untuk kali ni, saya macam pun tak tahu, saya macam terpanggil untuk catat. Saya tak akan menjadi, saya print skrip ni, saya punya bangga Saya tunjuk suami saya, 20 muka surat. Sebab memang saya tak boleh, saya dah bayangkan dah 43 tahun, like memang tak tulis. Selalunya adaptasi lah, from adaptasi teks saya tulis lah. Tapi saya memang tak boleh tulis, tak minat dan tak pandai. Seperti penulis seperti Cik Hairul ataupun Siti Jasmina, memang tak boleh. But hari tu saya bangga because, rupanya at least saya tulis. Saya tulis, mungkin bila tulis, rupanya macam best pula. Tapi cerita tu bukanlah karya Maham, tak boleh nak lawan Hamka ke apa. Tapi untuk diri, it's a good exercise. So mungkin, tak tahulah, sediakanlah buku kecil, catatlah segala emosi apa, walaupun dia adalah sepatah word. It might be help you. Catatan itu pada pendapat saya lah kalau you nak menulis dan sebagainya. Tapi turning point untuk saya menulis ni, saya rasa teruja dan saya memikirkan untuk membuat, apa tajuk cerita ni? Aku cuma punya cerita 2 pula. Sebab dah ada planning lah. Tahun depan. Tak nak. Sebab saya rasa ada banyak kadang cerita-cerita kawan yang kita dengar. Tapi kalau saya nak tulis ni, saya akan dapat consent ni lah maksudnya yang macam kadang kau tak masuk akal atau betul ke? Tapi dia adalah betul. So maknanya mungkin my next project adalah compilation of women stories. Itu je. Like, I'm not creating story, like I am compiling women story. Itu I think the next mission lah. But I'm not sure whether I'm answering your question or not. Mungkin saya tambah sikit kot. Biasanya pengalaman lah apa yang kita faham. By the way, Dr. Marlene ni dia graduan penulisan dan graduan teater and she's a writer. Tu yang saya nak tambah. Yes, tu. yes please. Tak adalah kalau boleh membantu. Selalunya bila, sebab itu sebenarnya menulis ni dia ada proses. Kita tak menulis kemudian malam ni siap esoknya kita pentaskan, tak. Dia ada satu proses lagi yang kita panggil kita peram karya tu. Biasanya di peringkat pemeraman tu kita simpan sekejap. Nanti bila kita buka balik, kita akan melihat karya tu sebagai orang lain. Kita ada self censorship kan. Itu adalah antara proses yang boleh membantu memastikan karya tu masak. Yang bahaya tu kalau karya tak masak. Karya tak masak tu nanti yang susah nak cari balance between the sanity and apa tu kan, balance tu kan. Kita kena melalui satu proses pemeraman. Dan sehingga kita boleh membaca karya tu seolah-olah bukan kita yang menulisnya dan kita akan improve. Adalah proses. Jumpa PM tepi lepas ni. Okey, Cik Hamzah. Ada satu ism baru di KL ni. KL lah saya cakap. Adalah sekumpulan anak-anak muda yang sangat berani dan bersemangat tinggi ni. Diorang cakap belajar teater pun tak belajar teater pun boleh buat teater. Kenapa nak belajar? Kenapa nak belajar? Kenapa nak belajar? Dia ada satu ism ni, cerita benar ni. Oh ya. Betul-betul cerita benar. Dia macam, alah nak buat teater sekarang ni, buat apa nak masuk universiti, buat apa nak belajar? Kita tak payah belajar pun kita boleh buat teater. Apa pandangan Cik Hamzah? Itu bergantunglah kalau apa bentuk persembahan yang mereka buat itu dan apakah tujuan mereka. Saya rasa tak belajar atau belajar itu very subjective. Kalau you are so talented and kalau nak buat pun mesti dia belajar punya, mesti ada ruang pembelajaran yang dia kata okey aku nak buat teks ini, aku nak pentaskan. Aku tak belajar pun aku nak pentaskan. Tapi macam mana aku nak pentaskan bila dia ada question itu, dia will mencari ilmu untuk dia fulfillkan ruang itu. So saya rasa elok siapa yang Izam yang bertanya itu, dia bertanya lagi banyak kali, dia peramkan diri dia macam Dr. Eleni cakap, tanya kat cermin, perlu tak aku ada ilmu teater ni nak buat teater? Kadang-kadang dia buat teater saja tapi seperti Balin kata dia tak masak, tak cukup masak, tak ranom, tak sedap dimakan. Mungkin macam apa yang kurang kan. So dia tidak holistik kata orang sebagai sebuah pementasan teater. Pementasan teater memang unik. Dia memang lain daripada persembahan-persembahan lain. Dia medium yang lain. Dia mempunyai emosi, dia mempunyai perasaan, dia mempunyai
kata orang benang merah yang kadang-kadang sukar untuk kita dirikan. Jadi itu sesuatu yang perlu dicari dan perlu digali. Saya rasa mereka perlu belajar untuk bercakap, perlu ke kita tak belajar teater untuk buat teater? Yes. Sebenarnya belajar tu bukan kat universiti saja Bukan, kan. bukan. Kita belajar dengan alam sekitar. Belajarlah tu. Ya. Dia tak boleh salah faham konsep belajar tu. Indeed. Okey, saya nak balik dekat naskah ni, Dr. Zizi. Apa yang paling susah sewaktu mengasihkan? Sebab bila saya tengok dari depan tadi, saya tengok ada banyak elemen multimedia, interaktif. Sometimes tiba-tiba dia jadi forum teater sikit. Kan? Dia ada macam-macam. Yang saya percaya memang Dr. Zizi rancang untuk positionkan persembahan itu macam ni. Saya tak nak tanya kenapa. Sebab biasanya bila kita buat tu kita tak fikir sangat. Orang yang kat depan tu yang akan reflect. Tapi saya nak tahu apa di manakah bahagian yang paling complicated ataupun sukar ataupun yang paling kemuncak emosi lah dalam persembahan ini, yang paling menggugah, mencabar. Konsep ni terbentuk kerana pementasan saya berada di galeri ni. Jadi kerana galeri is not panggung. Kalau panggung gelap, I cannot see the audience. Jadi saya tak buat konsep interaktif tadi tu. So memang saya nak actually plan asal saya ada nak buat session yang forum teater tadi, suruh audience to share more. Tadi mungkin yang satu more deeper sikit, mungkin ada 3 orang, yang ketiga tu saya akan actingkan sikit dia punya story, improvise je kat situ. Tapi faktor time jugalah, jadi saya akhirnya hanya buat yang interaksi begitu. Jadi saya ingat tak nak macam teater sangat. That's why ambil elemen-elemen multimedia dan kalau boleh in the future sebenarnya mungkin in the future pula. Kan saya dah cakap, dia dah plan tahun depan. Tengok cik. Sebab terfikir, baru semalam terfikir kenapa aku tak buat ya. In the future it would be great kalau dia ada if this show maknanya dia actor kalau ni ada sculpture, because when I came for Reki memang ada sculpture Raja Muttalib tak silap saya. Very beautiful. Sangat cantik dan saya terfikir saya boleh buat gaya tu, tapi as I develop the work I did not use it. But if sculpture can be also another form to create theatre. Okay, apa yang paling mencabar? Paling mencabar adalah kan saya tak pernah tulis, kan? Bila saya tulis sikit peram, by the time dah nak production 1 bulan lagi, saya print tu semua dan saya rasa semua cerita ni tak best. Tak best dan tak boleh perform, dan macam mana aku nak perform. Saya dah hubungi Cik Zahari untuk tarik diri. Itu dia, saya rasa ada masalah tu. Ya, you rasa tak bestnya apa ni. So saya banyak kali potong, ubah. Tapi akhirnya saya mengumpul kekuatan, barangkali ada sesuatu di dalamnya. Mungkin saya baca dan saya lalui, mungkin saya dah tak terujar. Maybe jadi itu yang saya cuba buat ya. But I think another experience adalah every time saya rehearsal, saya sangat sedih. Saya sangat sedih. Kan tak sedih pun, saya berdiri sampai warm up pun saya sebut dialog tu macam ni. Tetapi bila saya kat sini tadi, aku dah tak jadi sedih dah. Saya rasa saya macam melayang, dialog macam rasa kat sini macam dialog ke belakang. Betul ke? Kan, ni page berapa ni? Aku dah lalui banyak sangat ke? Tak tahu. I think itu bila ada audience kan, kita rasa macam, itu biasalah gemuruh aktor kan. Tak tahu page ni. Kadang-kadang macam ni, kita rasa lama, bila kita perform tu, dah habis ke? Did I miss some pages or not? Kan? So itu challenge saya. Dan lebih jadi, kepada membawa naskah tu, bertulis ke ruang. Kalau story yang saya rasa susah sikit, story kedua tu lah. Sebab saya tak boleh, I think perempuan tu menggila lah. Bukan gila apa, bagaimana dia boleh melaluinya. Itulah. 4 kali suami saya dia curang. Saya marah juga. Saya tu, kenapa dia mati natural, dia kenapa tak kerat ke? Tak adalah. Itu saya cakap, kadang-kadang cerita ni yang penting apa yang ditinggalkan pada kita. Balik ni kita tak tahu, mungkin cerita ni ada di antara kita mengalami. Dia boleh jadi penyembuh jiwa ke, boleh jadi kata dia, itu fungsi. Salah satu fungsi teater bukan hiburan saja kan. Bila kita dengar benda tu mungkin boleh ubat hati kita, boleh menyembuhkan jiwa yang sakit,
Dia dengar ni, dia tahulah malam karang dia balik dia nak buat apa. Dia ceritakan. Okey, saya buka mungkin ini round yang terakhir daripada penonton. Ya. Tu dia ada Okey. Ashraf. Bukan soalan, mungkin perkongsian. Saya dari Persatuan Penyair Malaysia, Usman Gumanti Ibrahim. Dr. Zizi bercakap tentang garisan di antara akademik dan practitioner. Sebetulnya sebagai seorang penulis, kita punya poetic license, kita boleh tulis apa saja. Tapi kalau kita ada ilmu akademik, kita lebih berhati-hati dan apa yang kita tulis itu dapat sebagai ilmu mendidik. Kita tidak terlalu bebas. Sama juga macam kalau seorang profesional, kalau anda seorang peguam, anda akan hidup anda akan teratur oleh undang-undang, segala undang-undang dalam hidup ini, termasuk undang-undang dunia lah. Jadi pentingnya, kalau tadi yang ism tadi tu, saya rasa mungkin indie kot. Jadi sebenarnya adalah penting antara mempunyai knowledge dengan sebagai seorang practitioner, sebagai seorang penulis, poetic license bukanlah segala-galanya untuk menghasilkan sebuah karya yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat tu. Terima kasih Cik Osman. Okey. Okey, ada lagi dari kalangan ya, sila. Ashraf. Assalamualaikum, selamat petang. Tanya kepada Dr. Nozizi atas persembahan yang sangat menarik tadi. Saya dalam bidang pendidikan. Okay, saya urus murid-murid sekolah. Saya lihat kita di Malaysia ada falsafah pendidikan kita jasmani, emosi, rohani, intelek. Kita nampak macam balance. Tapi saya tengok secara ikhlas saya cakap memang tak balance. Anak-anak kita tak dapat emosi. Mereka keras di sekolah tau. Mereka distrukturkan sebegitu rupa. Dan yang cerdik, yang pandai, yang dapat straight A's ni semua macam kaku sebenarnya. Mereka tak hidup. Saya tak tahu mereka sama ada berlakon atau tidak. Ada yang berlakon. Ada bukan diri dia sebenar, ya. Jadi saya tengok teater ada tempatnya sebenarnya dalam pendidikan. Tapi dia tak diperkasakan. Saya tak tahu mengapa. Dalam subjek bahasa adalah tapi tak banyak. Sebenarnya kalau kita, saya rasa kalau kita boleh masukkan teater dalam pendidikan, murid-murid boleh bina jati diri, murid-murid boleh ada kemahiran insaniah. Sebab murid-murid kita kalau bagi yang straight A's ni, yang pandai, dia cakap pun tak pandai. Ya, nak berinteraksi, sebab itu diperlukan untuk abad 21. Jadi saya nampak teater ada masa depan yang sangat cerah untuk masuk dalam dunia pendidikan dan hidupkan pendidikan itu supaya menjadi pendidikan yang sebenarnya. Bukan kita berlakon dalam pendidikan. Kita tengok murid-murid kita belajar buang sampah dalam tong sampah dalam kawasan sekolah. Tapi bila di dunia nyata, mereka tak boleh buat tu. Ada sesuatu tak kena di sana. Dan ia berkait dengan emosi dan kita kena betulkan ni. Saya rasa penggiat teater ada masa depan yang cerah kalau mereka boleh sentuh benda ni. Terima kasih. Saya rasa penerapan teater di sekolah berlaku tapi skalanya sangat kecil. Kita ada sekolah seni, ada 5 sekolah seni. Teater adalah one part, tapi ialah macam cikgu cakap tadi, kita bukan nak bercakap pasal skala yang kecil kan, kita nak cakap pasal skala yang besar. InsyaAllah, ya, iyalah, begitulah apa yang kami harapkan juga sebenarnya. Okey, saya rasa kita dah dekat ujung. Esok ada satu show lagi, mungkin dengan penonton yang berlainan, dengan mungkin ada benda yang lain pula akan berlaku esok. Jadi mungkin sebelum benda yang lain tu berlaku esok, mungkin Cik Hamzah ada apa-apa nak berikan seminit 2 untuk penutup hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah datang untuk menyaksikan persembahan ini.
Selama beberapa jam ini harapnya dapat memberi sedikit impact dalam hidup kita untuk kita berfikir dan meneruskan hari-hari esok. Dan semoga cerita-cerita dari Dr. Nurzizi ini memberi kita cerita-cerita yang boleh mendapatkan pedoman dan juga garisan-garisan ataupun batasan-batasan, peringatan-peringatan untuk kita untuk akan datang. Terima kasih. Okey, dari Dr. Nurzizi sendiri. Saya ucap terima kasih dan saya sangat teruja bila audiens masuk ke ruang lakon saya tadi. Sebab saya takut lazimnya Malaysian audience dia keras sikit. Dia tak nak join. But you guys amazing. Bagi tepuk tangan tak semua. Saya excited. Kalau aku tahu bagus jadi aku buat part tu je 10 minit. Esok lah, tunggu esok setengah jam Jadi esok jalan. keras. Tarik-tarik tak masuk Thank you so much guys. Okey, untuk penutup saya ucapkan terima kasih kepada sekali lagi Galeri Petronas Puan Zalina, Encik Zahri Hamzah dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar cerita dan berkongsi. Harapnya kita jadikan menonton teater ni sebagai satu amalan praktis dan budaya kita. Assalamualaikum. Terima kasih.